Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Halim bin Ali yang sedang mendengar serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 17 akan membentangkan kerja kumpulan kami yang bertajuk Pengenalan kepada Teori Sastra. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar. Yang pertama ialah saudari Nur Salsabila binti Jusoh. Yang kedua ialah saudara Muhammad Hafiz Hazim bin Norizam. Dan yang ketiga ialah saudari Nik Nur Syafika binti Muhammad Razali. Kita akan masuk kepada bahagian pengenalan kepada teori sastra. Teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu theorio yang membawa maksud pemandangan. Definisi teori ini membayangkan bahawa teori berasaskan kepada konsepsi seseorang yang kemudiannya mengemukakannya dalam bentuk pandangan. Definisi teori sastra ini juga memberi pemahaman bahawa sifat teori yang relatif kepada pelbagai pendapat. Hal ini membuktikan definisi teori berbeza-beza berdasarkan pandangan yang berbeza-beza dalam kalangan ahli teori. Dari segi konsep pula, teori sastra ialah ilmu sastra yang membincangkan tentang definisi, konsep, prinsip dan sifat-sifat nilai dan norma-norma yang dimilikinya. Teori sastra dapat disebut sebagai bidang ilmu yang mengkaji ilmu yang terdapat dalam karya sastra di mana ia digunakan untuk meneliti sifat-sifat yang terdapat dalam teks kesusastraan yang berkaitan dengan teori itu sendiri. Kewujudan teori sastra yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh sastra terkemuka dapat membantu untuk mempermudahkan sesuatu karya yang dihasilkan, dinilai, ditanggapi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seterusnya, kita akan beralih kepada pendapat tokoh barat mengenai teori sastra. Tokoh barat yang pertama ialah Ren Weleck. Menurut Ren Weleck, teori sastra ialah pengajian tentang prinsip kesusastraan, kategori dan kriterianya yang merangkumi teori kritikan dan teori sejarah sastra. Pendapat tokoh barat yang kedua pula ialah Richard Feynman. Menurut Richard Feynman, di antara satu teori dengan teori yang lain tidak sama. Dalam sejarah perkembangan teori sastra di barat, sama ada suatu era klasik, moden maupun pasca moden, kita didedahkan dengan prinsip-prinsip, dasar dan ciri teori yang berbeza-beza di antara satu sama lain meskipun fenomena yang ditanggapinya itu sama. Menurut pandangan tokoh barat yang ketiga iaitu John Lai pula, suatu proses atau tindakan untuk memahami apakah itu sifat sastra, fungsinya, hubungan teks dengan pengarang, pembaca, bahasa, masyarakat dan sejarah. Teori sastra bukan penghakiman tetapi pemahaman tentang kerangka penghakiman. Teori sastra adalah aliran atau pemikiran atau gaya yang digunakan untuk menganalisis karya sastra dengan cara mengkritik idea dan prinsip sastra. Kita akan beralih pula kepada pendapat tokoh tempatan mengenai teori sastra. Tokoh tempatan yang pertama ialah Hashim Awang. Menurut Hashim Awang, teori sastra adalah pengajian tentang prinsip-prinsip kesusastraan, kategori-kategori, kriteria dan sebagainya. Tokoh tempatan yang kedua ialah Muhammad Mokhtar Hassan. Menurut Muhammad Mokhtar Hassan, teori sastra melihat anasir-anasir di luar sastra seperti penulis, masyarakat dan peminat sebagai usaha mencari formula dan paradigma bagi panduan berbicara tentang prinsip-prinsip berkaitan dengan karya sastra. Objektif kajian. Objektif kajian merupakan perkara yang penting dalam sesuatu kajian. Hal ini kerana objektiflah yang menentukan hala tuju semasa kajian. Kajian tanpa objektif adalah kajian yang tidak terarah kerana tidak mempunyai matlamat serta tujuan sesuatu kajian itu dijalankan. Objektif kajian merupakan matlamat dan hala tuju yang ingin dicapai oleh pengkaji dalam kajian ini. Kajian ini telah mengenal pasti 3 objektif yang akan digunakan dalam melakukan kajian ini iaitu: objektif kajian yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan teori sastra. Kepentingan teori pula merupakan objektif yang kedua dan objektif kajian yang ketiga ialah ciri-ciri sesebuah teori. Metodologi kajian. Menurut Osman Mohamed, beliau menyatakan bahawa metodologi merupakan satu pendekatan yang digunakan oleh pengkaji untuk melakukan penyelidikan bagi mengumpul data.
Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Metodologi kajian yang pertama ialah kaedah rujukan dan penyelidikan. Kami memilih kaedah ini sebagai salah satu kaedah untuk mengumpul maklumat melalui sumber. Melalui kaedah ini, kami memperoleh maklumat yang telah diolah dan ditafsir serta dikemaskini oleh pakar-pakar yang hebat berkaitan maklumat yang dicari. Contohnya, kami menggunakan buku Intisari Teori Sastra Barat dan Malaysia serta buku Kritikan Sastra Teori dan Praktis karya A. Halim Ali. Metodologi kajian yang kedua pula melalui kaedah melayari internet. Kajian internet memudahkan pengkaji untuk memperoleh dan mencari maklumat dengan cepat walau di mana pun pengkaji berada. Oleh itu, dengan melakukan kajian menerusi internet, lebih mudah untuk mendapatkan maklumat dengan lebih jelas dan skop yang lebih luas. Antara sumber rujukan yang digunakan ialah bahan ilmiah dan bahan dari internet. Antaranya ialah Kamus Dewan seperti Kamus Dewan edisi keempat. Seterusnya, kita akan masuk pula ke bahagian literatur. Suratan kajian lepas atau boleh juga dikenali sebagai literature review merupakan sesuatu yang penting dalam sesebuah kajian. Ia amat penting untuk mengukur sejauh manakah bidang yang kita kaji ini telah dikaji dan diulas oleh pengkaji lain. Literature review merupakan maklumat yang dapat memberi gambaran kepada latar belakang kajian kita. Literature review juga berperanan penting dalam perkembangan yang berlaku dalam kajian kita. Dalam maksud yang lain, literature review membantu kita untuk meninjau aspek yang belum ditulis oleh penulis lain. Ia sememangnya suatu yang amat penting kerana ia merupakan kaedah yang membezakan kajian kita dengan kajian lain. Berdasarkan kajian lepas mengenai teori sastra, dapat diketahui bahawa teori sastra telah masuk ke Malaysia dan telah berkembang sejak 2 dekad dulu. Ini adalah kerana teori sastra tersebut telah diaplikasikan ke dalam dunia sastra di Malaysia dan merupakan sesuatu yang penting dan menjadi kayu ukur kepada perkembangan teori sastra di Malaysia ini. Di antara teori sastra yang terdapat pada zaman moden ialah formalistik, moral, sosiologi, psikologi, archetype dan stilistik. Manakala, teori sastra yang terdapat pada zaman pasca moden pula ialah strukturalisme, semiotik, pasca strukturalisme, dekonstruksi, intertekstualiti, revisionisme, pasca modernisme, marxisme, feminisme, resepsi, sosiologi sastra, hermeneutics, fenomenologi, neohistoricisme, pasca kolonialisme, budaya, ekosastra dan sebagainya. Muhammad Haji Saleh merupakan salah seorang pengkaji teori dan sastra dan beliau telah menyentuh aspek teori dalam penulisannya iaitu mencari sebuah teori sastra Melayu. Beliau mengulas bahawa di dalam dunia sastra ini, kerana ada nama di dalamnya dan hampir ia menjadi medan fashion, lalu mengundang orang yang cuba untuk membina teori masing-masing. Melalui ulasan beliau ini, dapat diketahui bahawa dalam konteks ini, beliau menyatakan pemikiran dasar yang dapat ditanggap ialah bahawa kerja penteorian adalah amal puncak bagi seseorang pengkaji sastra. Ia bermula dengan penuntut sastra menguasai pendekatan dan teori kritikan dan penulisan teks sastra. Seterusnya, menurut Sahlan Muhammad Saman 1997, dalam tahun 1960-an hingga 1980-an, teori-teori sastra barat mula diserap masuk dan bertapak di Malaysia dan menjadi sebahagian daripada keluarga sastra Melayu. Ramai dalam kalangan para penulis, pengkritik dan pembaca Melayu yang mampu menguasai dan menganutinya. Teori-teori ini dipraktik dan disebarkan dalam kalangan kritikawan muda generasi terkemudian sama ada melalui kuliah, bengkel atau tulisan kritikan mereka. Hampir 30 tahun, teori-teori kesusastraan barat telah memasuki alam kesusastraan Melayu khususnya dalam bidang teori dan kritikan. Setelah itu, para sarjana Melayu Islam telah menyedari terdapat banyak kelemahan teori-teori berkenaan. Maksud teori sastra. Teori sastra dapat disebut sebagai bidang ilmu yang meneliti sifat-sifat yang terdapat dalam teks kesusastraan yang berkaitan dengan teori itu sendiri. Dengan adanya teori sastra, ia dapat membantu mempermudahkan sesuatu karya atau ciptaan seni dinilai, ditanggapi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Menurut Manasikana 1998, bidang teori sastra iaitu teori sastra ialah satu bidang yang berkaitan dengan pemahaman tentang definisi, hakikat, prinsip, konsep, generologi, hypogram dan sebagainya. Dengan tidak menyentuh ke dasar epistemologinya, teori boleh difahami sebagai tekaan, tanggapan atau spekulasi terhadap sesuatu. Di antara satu teori dengan teori yang lain tidak sama kerana fenomena yang ditanggapinya berbeza. Namun, tiap-tiap teori itu saling berkaitan di antara satu sama lain. Contohnya, teori revisionisme Harold Bloom dan teori archetypal Carl Jung berkaitan rapat dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Definisi teori ini juga dikemukakan oleh para sarjana dan pengkaji Melayu di Malaysia. Misalnya, Ramli Isin 1997 menjelaskan teori adalah gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan yang memperjelaskan sesuatu objek. Teori merupakan sesuatu pendapat, sesuatu cara atau sesuatu aturan yang sistematik, sifatnya yang dicetuskan oleh seseorang pemikir, ataupun teori boleh digunakan oleh pencetus atau pengikutnya sama ada sezaman atau lebih kemudian untuk melakukan sesuatu pengkajian atau penelitian dalam sesuatu bidang ilmu. Menurut Manasikana pula, beliau menyebutkan teori merupakan gagasan tentang definisi, konsep, kriteria dan saranan yang menjelaskan sesuatu objek. Dapat dirumuskan bahawa teori sebagai gugusan idea atau konsep yang membentuk suatu tanggapan bagi memahami dan menjelaskan suatu fenomena berasaskan aturan yang sistematik. Secara umumnya, definisi-definisi yang diberikan oleh para sarjana dan pemikir sastra barat maupun di Malaysia menjurus kepada aspek yang sama iaitu gagasan idea bagi memahami fenomena kesusasteraan dan pemahaman serta gerak kerja berasaskan aturan yang sistematik. Daripada definisi teori itulah juga dapat disimpulkan bahawa teori kesusasteraan sebagai idea atau konsep yang membentuk suatu tanggapan bagi memahami dan menjelaskan sesuatu fenomena kesusasteraan berasaskan aturan yang sistematik. Ciri-ciri sesebuah teori. Antara ciri-cirinya ialah proses pembentukan gagasan idea atau saranan, deskripsi, pengujian serta yang terakhir ialah pemurnian. Pembentukan atau pembedaan sesebuah teori ini melibatkan 4 proses iaitu pemerhatian, pentafsiran, memperhalusi dan seterusnya penerangan. Pengkaji akan merumuskan idea ini dengan campuran beberapa idea yang lain iaitu kemudiannya menjadi suatu gugusan idea. Idea-idea yang telah dirudahkan itu kemudiannya disusun dengan baik dan ditafsirkan sebagai penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan itu. Ciri yang seterusnya ialah gagasan idea atau saranan. Gagasan atau saranan ini ialah himpunan atau gugusan beberapa buah idea awal yang telah membina konsepsi penteori. Teori ini akan menjadi lebih bermakna sekiranya ia melalui proses pengujian untuk memberi keabsahan dan legitimasinya sebagai teori kesusasteraan. Sesebuah teori kesusasteraan yang baik adalah teori yang sifatnya aplikatif, mendukung sesuatu gagasan ketika berhadapan dengan teks kesusasteraan dan dapat membuka dinamiknya kepada pandangan-pandangan baharu serta menguji argumentasi dalam amalan kritik sastra. Teori kesusasteraan yang tidak digunakan dalam apa jua aplikasi kritikan adalah sebuah teori yang beku iaitu kekurangan daya sistematikalnya dan statik. Kepentingan teori. Secara umum ada beberapa manfaat teori iaitu untuk menjelaskan, meramalkan dan menguasai fenomena tertentu misalnya benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam atau tingkah laku haiwan. Sabita American 2005 menyarankan 3 peranan utama teori. Pertama, mengorganisasikan pengetahuan dan menjelaskan hukum. Yang kedua, meramal hukum yang baru, manakala yang ketiga ialah menjadi panduan untuk penyelidikan. Teori-teori kritikal sastra ialah teori-teori sastra atau teori-teori daripada disiplin ilmu lain yang digunakan sebagai alat kritikan. Menurut Roger Webster 2004, teori sastra lebih mementingkan persoalan apakah kesusasteraan dan sastra, manakala teori kritikal lebih berdasarkan sifat kritis dan amalan kritikal. Pendekatan penyelidikan yang lazim digunakan ialah pendekatan kualitatif. Teori berperanan memandu sesuatu penyelidikan yang akan dijalankan. Bagi hal yang seperti ini, teori yang sedia ada digunakan sebagai alat untuk memahami dan mentafsir fenomena. Pendekatan penyelidikan seperti ini dikenali sebagai pendekatan deduktif. Pengkaji menggunakan rumus-rumus atau prinsip-prinsip sesebuah teori untuk menerangkan fenomena yang sedia ada. Teori sastra sangat penting kepada pengkaji kerana melalui teori sastra, ianya membolehkan penghayatan yang luas terhadap sastra global.
Membaca teks melalui teori memberikan perspektif baru untuk mengetahui lebih lanjut tentang niat pengarang yang berbeza. Memahami sastra dengan lebih baik dan secara amnya meningkatkan kualiti sastra untuk kedua-dua pengarang dan pembaca. Teori sastra terdiri daripada pelbagai pendekatan saintifik untuk menilai sesuatu kajian. Rumusan, terdapat implikasi positif kajian ini apabila analisis dapatan kajian berhasil mencapai objektifnya melalui pembuktian dengan hujah-hujah yang kukuh. Sesungguhnya, objektif pertama kajian telah dicapai melalui pencarian bahan-bahan yang memamerkan maksud teori sastra itu sendiri. Objektif ini dicapai kerana terdapat banyak para sastrawan yang menghujahkan pengertian sastra itu agar dapat disahihkan. Seterusnya ialah objektif kedua kajian ini dapat dicapai melalui analisis dan perbincangan yang telah dibuat. Analisis yang telah dibuat menunjukkan bahawa ciri-ciri sesebuah teori telah dibentuk. Oleh hal yang demikian, tanpa ciri-ciri sesebuah teori, teori tidak akan dapat dibentuk. Manakala objektif yang ketiga iaitu kepentingan teori, melalui kajian yang telah dijalankan ini, ia telah membuktikan bahawa teori ini dapat memberikan kepentingan serta manfaat terhadap pengkaji. Sehubungan dengan itu, jelaslah dengan penerangan yang telah diulaskan di atas menunjukkan bahawa kritikan yang dijalankan tentang pengenalan kepada teori kesusastraan adalah bertepatan dengan objektif yang telah dibuat. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.